الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر يا كريم. أما بعد. Dimulakan Risalah Pegawai Surau As-Siddiqin, khususnya pengusi dan ahli-ahli kasih surau, tuan perempuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tinggi-tinggi syukuran kita panjatkan kepada Allah Ta'ala kerana doa kita dikabulkan olehnya. Sebab kita berada di dalam bulan yang mulia, iaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah, Ramadan Karim saya ucapkan buat semua jemaah. Ya Allah, berilah keselamatan kepada kami untuk menghadapi Ramadan. Berilah kesejahteraan Ramadan untuk kami, dan terimalah ibadah Ramadan dari kami. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, para sahabat, tabi'in, salafus salih radhiyallahu anhum, mereka ni mempunyai kaedah, kebiasaan yang berbeza-beza di dalam mereka membaca dan mengkhatamkan Al-Quran. Jadi di antara mereka ni yang selalu khatam Al-Quran dalam tempoh-tempoh yang tertentu, seperti Hasan Al-Basri mengkhatamkan Al-Quran setiap 10 hari sekali khatam. Ya. Hasan Al-Basri lahir pada tahun 21 Hijrah di Hijaz, meninggal dunia pada tahun 110 Hijrah di bumi Basrah. Beliau ni seorang tabi'in yang masyhur, tuan-tuan. Sebut nama dia memang semua orang kenal. Ya. Sayyidina Umar Al-Khattab pernah mendoakan Hasan Al-Basri yang bermaksud, Ya Allah, fahamkanlah dia dalam urusan agama dan sukakanlah manusia kepadanya. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu mengkhatamkan Al-Quran setiap 8 hari sekali. Ubay bin Ka'ab bin Qais bin Ubay bin Zaid Al-Ansari Al-Najjari pernah menghadiri Bai'atul Ridwan yang kedua dan ikut sama dalam peperangan Badar dan lain-lain peperangan. Salah seorang daripada penulis wahyu Nabi SAW, dan salah seorang juga daripada 6 orang sahabat yang menghafaz keseluruhan Al-Quran di zaman Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab dikatakan bahawa beliau ini seorang sahabat yang paling qari pada zaman Nabi SAW, sehingga diberi gelaran Sayyidul Qurra. Beliau meninggal pada tahun 30 Hijrah di Madinah, suatu zaman Khalifah Utsman radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Nabi yang mulia ini ahli Al-Quran. Untuk Ubay bin Ka'ab 8 hari sekali khatam, seminggu sekali khatam, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa tak kenal Khalifah yang ketiga ini, dilahirkan 6 tahun selepas tahun gajah, dan Khalifah yang ketiga ini diberi gelaran Zun Nurain, maknanya memiliki dua cahaya. Kerana apa? Beliau pernah menikahi puteri yang kedua dan puteri yang ketiga Rasulullah SAW, itu Ruqayyah dan juga Ummu Kalsum. Beliau ini juga merupakan golongan as-sabiqun al-awwalun, dan di antara yang terawal masuk Islam. Ya. Dan juga salah seorang daripada 10 orang sahabat yang dijamin masuk syurga, syahid pada
22 Zulhijjah tanggal 35 Hijrah. Jadi khalifah lebih kurang 12 tahun. Di seminggu sekali biasalah dibaca khatam. Abdullah bin Mas'ud pun sama juga, seminggu sekali. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, ya. Zaid bin Thabit Ad-Dhahhak Al-Ansari Al-Khazraji. Dia ini terkenal sebab apa? Merupakan ketua kepada juru tulis wahyu bagi Nabi SAW dan juga ahli fatwa, ya. Dan dikatakan beliau ini antara sahabat yang tetap teguh mendalam pengetahuannya dalam ilmu-ilmu agama. Meninggal pada tahun 45 Hijrah. Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Katakan bahawa dalam sejarah Al-Quran ceritakan sewaktu pembentangan terakhir, semakan terakhir Al-Quran, tahun yang last dalam kehidupan Rasulullah SAW di bulan Ramadan pada tahun itu, ya, boleh semakan dibuat oleh Jibril alaihi salam, ya, khatam Al-Quran tahun yang terakhir yang hidup Nabi SAW itu. Zaid bin Thabit ada dalam majlis yang mulia tersebut. Sebab tu dia tahu, ya, kesemua ayat-ayat Al-Quran yang lebat yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Ubay bin Ka'ab pun seminggu sekali pun biasa dibuat. Tamim Ad-Dari, Tamim bin Aus bin Harithah bin Sud Ad-Dari Abu Ruqayyah pun masyhur sahabat ni. Tamim Ad-Dari masuk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah, agak lewat juga lah, bila Nabi SAW dah berhijrah ke Madinah. Dia ni, Tamim Ad-Dari ni, berpindah ke Baitul Maqdis setelah Sayyidina Osman meninggal dunia. Ada pendapat mengatakan Tamim Ad-Dari ni, ya, wafat pada tahun 40 Hijrah dan dikebumikan di bumi Palestin. Dan antara tabi'in yang menghatamkan Al-Quran seminggu sekali ialah Al-A'mash Abu Muhammad Sulaiman bin Mihran Maula Bani Halil Al-Asadi Al-Kahili. Dia lebih famous dengan gelaran Al-A'mash. Seorang tabi'in yang pakar dalam bidang Al-Quran, hadis dan juga ilmu faraid. Di antara guru beliau, bila kita sebut tabi'in, itulah guru-guru mereka ini di kalangan sahabat Nabi. Di antara gurunya Anas bin Malik, Ibrahim An-Nakhai, Zaid bin Wahab dan yang lain-lainnya. Meninggal dunia pada tahun 148 Hijrah di bumi Kufah. Abdurrahman bin Yazid, ya, di kalangan tabi'in juga. Abdurrahman bin Yazid, ya, salah seorang tabi'in yang thiqah orangnya. Di antara guru beliau Sayyidina Utsman bin Affan, Ibnu Mas'ud, Salman Al-Farisi, Huzaifah bin Al-Yaman dan yang lain-lain sahabat. Meninggal pada tahun 83 Hijrah. Al-Qamah, dah dengar namanya Al-Qamah, ya. Abu Shibi Al-Qamah bin Qais bin Abdullah bin Malik An-Nakhai Al-Hamdani Al-Kufi. Dia ni pernah menyertai peperangan Siffin. Siqah orangnya, abid, maksudnya rajin beribadat, rajin beramal, ya. Faqih orangnya, faham mengenai agama. Di antara gurunya Ibnu Mas'ud, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, Aisyah dan lain-lain sahabat. Meninggal pada tahun 61 Hijrah, ya. Dan juga Ibrahim An-Nakhai, ya. Ini salah seorang tabi'in yang faqih, siqah, merupakan mufti ahli Kufah, okay. Dan beliau ini, Ibrahim An-Nakhai ini, pernah bertemu dengan Aisyah radhiyallahu anha ketika dia masih kanak-kanak. Itu dia kecil, dia jumpa Sayyidatina Aisyah. Beliau ini meninggal pada tahun 96 Hijrah. Ada juga yang mengkhatamkan Al-Quran 6 hari sekali khatam, seperti Al-Aswad bin Yazid bin Qais Abu Amru An-Nakhai Al-Kufi. Dia ini pun seorang tabi'in, ya, hebat orangnya. Dia adik-beradik kepada Ibrahim bin Yazid, ya.
Dia ni pakcik kepada Ibrahim An-Nakhai. Dan guru beliau ialah Sayyidina Muaz bin Jabal, Bilal bin Rabah, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan lain-lain sahabat. Meninggal pada tahun 75 Hijrah. Al-Qamah, ya, tabi'in yang disebut tadi pun pernah mengkhatamkan Al-Quran 5 hari sekali. Ya. Ada pula yang mengkhatam Al-Quran 4 hari sekali khatam, seperti Abu Darda, Uwaimir bin Amir bin Qais bin Zaid bin Umayyah Al-Ansari Al-Khazraji. Ya. Abu Darda ni sahabat Nabi yang masyhur, disebut sebagai Hakim Al-Ummah. Dia masuk Islam sewaktu peperangan Badar. Ya. Merupakan seorang ahli perniagaan di kota Madinah. Ya. Dan dia juga merupakan sahabat yang mengumpulkan Al-Quran pada zaman Nabi SAW. Meninggal dunia pada tahun 32 Hijrah. Ya, 4 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam masuklah dalamnya, iaitu Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini tadi seminggu sekali itu kalau di luar bulan Ramadan. Sahabat-sahabat juga itu. Luar Ramadan dia lama sikit. 8 hari sekali, 10 hari sekali, 7 hari sekali. Bila tibanya Ramadan, yang kita hari ini kan dah masuk 1 Ramadan, dia akan khatam antara Ibnu Mas'ud 3 hari sekali khatam. Dia kalau sebulan Ramadan kurang-kurang 10 kali khatam. Ya. Sa'ad Al-Munzir, Abu Ishaq, Talha bin Musarrif, Habib bin Abu Sabit, ini semua yang biasaannya bila Ramadan 3 hari sekali. 2 hari sekali seperti Al-Aswad. Al-Aswad tadi kalau hari biasa, bulan di luar Ramadan 6 hari sekali khatam. Masuk Ramadan dia akan khatam 2 hari sekali khatam. Itu juga dengan Atha bin As-Sa'ib. Ya. Abu Sa'ib Atha bin As-Sa'ib bin Yazid As-Saqafi Al-Kufi, seorang imam siqah, orangnya hafiz, kuat hafalan hadisnya, dan beliau merupakan muhaddis di bumi Kufah. Di antara gurunya bapa dia sendirilah, iaitu seorang tabi'in. Ya. Baik. Meninggal pada tahun 136 Hijrah. Itulah Atha bin As-Sa'ib, 2 hari sekali khatam. Ada yang sehari semalam dengan sekali khatam. Tadi tak bukan, ya, Khalifah Osman bin Affan. Seminggu sekali itu di luar Ramadan. Masuk Ramadan dia khatam 1 hari sekali. Ya, kalau sebulan ada 30 hari, ada 30 kali khatam di dalam bulan Ramadan. Itu juga dengan Tamim Ad-Dari, ya, Sa'id bin Jubair, ya, Mujahid, Imam Asy-Syafi'i, ya, imam mazhab kita, Imam Syafi'i, bila tiba Ramadan 1 hari 2 kali khatam. Ya. Sehari semalam dia akan khatam 2 kali di bulan Ramadan, dan lain-lain di kalangan salafus soleh. Ya. Kemudian ya, sehari semalam ni 2 kali khatam, antaranya seperti, ya, Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah Al-Ju'fi Al-Bukhari, ulama hadis ni kan, ya, Imam Al-Bukhari. Beliau yang lahir di Bukhara, Uzbekistan. Ya. Abu Hatim Sahal mengatakan bahawa guru kepada Imam Bukhari ini tidak kurang daripada 1000 orang guru. Ramai guru dia, tuan-tuan. Kalau kita kira guru kita daripada tadika masuk sekolah rendah, campur sekolah menengah, masuk universiti, saya nak cukup 1000 tu susah juga, kan? Itulah dari Imam Bukhari, ya, rahimahullah ta'ala. Ramailah daripada Hijaz, daripada Basrah, daripada Baghdad, daripada Syam, Mesir dan sebagainya guru-guru beliau. Ya. Di antara anak murid Imam Bukhari ini yang terkenal sudah mestilah, iaitu Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, Al-Marwazi, Ibn Abi Dunya dan yang lain-lain. Ya. Jadi Al-Bukhari, Imam Bukhari meninggal pada usia dia 62 tahun. Ya. Dan karya dia yang masyhur yang kita selalu belajar ni,
Sahih Bukhari, Adab Al-Mufrad dan lain-lain kitab lah. Dia akan khatam 2 kali khatam, maknanya siang sekali khatam, malam sekali khatam. Waktu buka puasa khatam, pagi siang sekali khatam, buka puasa sekali lagi khatam. Ada pula di kalangan mereka ni yang satu malam dengan 3 kali khatam. Satu malam 3 kali khatam, maknanya kalau macam malam tadi dah 3 kali khatam. Seperti Sulaim bin Aitir. Beliau ni seorang qadi, qadi di bumi Mesir, tuan-tuan. Sulaim bin Aitir. Abu Salamah Sulaim bin Aitir At-Tujibi Al-Misri, seorang qari Mesir yang seorang qadi di bumi Mesir yang sangat kuat beribadat, abid, orangnya ahli ibadat. Beliau ni tabi'in, jadi tabi'in, siqah orangnya. Pernah berguru dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Abu Darda dan juga Hafsah radhiyallahu anhu. Dan beliau ni Syekh Sulaim bin Aitir ni meninggal pada tahun 75 Hijrah. Satu malam 3 kali khatam. Beliau merupakan qadi di bumi Mesir di zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah radhiyallahu anhu, di mana diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Abi Daud. Ada riwayat mengatakan beliau ni Sulaim bin Aitir ni khatam Al-Quran satu malam dengan 4 kali khatam. Ini seperti mana dinyatakan oleh Abu Umar Al-Kindi dalam kitab dia yang berjudul Qadi Mesir, Qadi di negara Mesir. Jadi begitulah disebut oleh Abu Umar Al-Kindi. Abu Umar Al-Kindi ini Muhammad bin Yusuf bin Yaqub, dia berasal daripada Bani Kindah. Beliau ini merupakan seorang tokoh sejarawan yang alim orang dia, yang berkait dengan hal ehwal sejarah dan tamadun negara Mesir. Beliau juga merupakan ahli di bidang hadis dan juga ilmu nasab. Meninggal pada tahun 355 Hijrah di Mesir. Dan di antara mereka ni yang sekali sehari semalam tu 8 kali khatam. Dan dahsyatnya, waktu siang 4 kali khatam, malam 4 kali khatam. Seperti Ibn Al-Katib Abu Ali Husain bin Ahmad Al-Misri. Beliau ni lebih masyhur dengan gelaran Ibn Al-Katib, orang Mesir. Meninggal pada tahun 340 Hijrah. Ini seperti mana diriwayatkan oleh Syekh Saleh Abu Abdul Rahman As-Sulami yang dinukilkan daripada Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Syekh Saleh Abu Abdul Rahman As-Sulami yang menukilkan kisah ini. Satu hari 8 kali khatam. Abu Abdul Rahman Muhammad bin Husain Muhammad Muhsa Al-Azdi As-Sulami An-Naisaburi ini, dia ni ulama tasawuf terkenal lah di zaman tersebut. Dia punya karya dia, tulisan dia menjejah 100 buah kitab. Syekh Saleh Abu Abdul Rahman As-Sulami, yang dinukilkan daripada Syekh Abu Usman Al-Maghribi. Abu Usman Al-Maghribi pula menetap di Naisabur. Dia pun merupakan ulama tasawuf. Antara karya dia yang masyhur ialah jalan-jalan yang paling selamat daripada tertipu adalah Malazimi Syariat. Dia meninggal pada tahun 373 Hijrah. Kemudian ada pula antara mereka yang sekali khatam tu antara Zuhur dan Asar. Pada Zuhur bawa ke Asar sekali khatam. Kemudian antara Maghrib dan Isyak sekali lagi khatam. Syekh Ahmad Ad-Dawraqi meriwayatkan dengan isnadnya daripada Mansur bin Zazan bahawa dia ni, Mansur ni selalu dia khatam Al-Quran. Sekali khatam ni antara Zuhur dengan Asar sekali khatam, antara Maghrib dan Isyak sekali khatam.
ya. Dan mansur ni juga sering khatam Al-Quran di antara Maghrib dan Isya itu dalam bulan Ramadan dengan 2 kali khatam, ya. Dan mereka selalu akan melewatkan solat Isya sehingga berlalunya waktu 1/4 malam. Ini dia punya Isya dengan tarawih dia lewat dah berlalu 1/4 daripada malam, barulah dia sembahyang Isya dan tarawih dia dah lain. Dan pada maghrib tu dia baca Quran sampai khatam, kan? Ya. Dan yang terakhir, sekali khatam di antara maghrib dan Isya, ya, diriwayatkan oleh Abu Daud dengan isnad yang sahih, sesungguhnya Mujahid sering mengkhatamkan Al-Quran dengan sekali khatam di antara maghrib dan juga Isya pada setiap malam bulan Ramadan. Ya, Mujahid, ya, rahimahullah ta'ala. Biasanya Ramadan ni lepas maghrib dia start baca Quran sampailah dia khatam, lepas tu pun sembahyang Isya dan sembahyang tarawih. Dan sembahyang Isya dia dilewatkan. Okay. Diriwayatkan juga daripada Mansur, dia berkata Ali Al-Azdi mengkhatamkan Al-Quran antara maghrib dan Isya pada setiap malam bulan Ramadan. Diriwayatkan juga daripada Ibrahim bin Sa'ad, katanya adalah bapaku duduk sambil kedua tangan mendekat lutut yang ditegakkan, dia tak akan bangun sampailah dia mengkhatamkan Al-Quran, ya. Kemudian ada juga di antara mereka ni, ya, salafus salih ni, yang dia khatam Al-Quran dalam 1 rakaat solat. 1 rakaat solat boleh khatam 30 juzuk, kan? Kita 1 rakaat 3 kali qolaahan, kan? Dia khatam lah. Itu kelebihan surah Al-Ikhlas. Siapa ada yang 1 rakaat ni boleh khatam 30 juzuk 1 rakaat? Osman bin Affan. Mushaf yang kita guna ni kan dinamakan Mushaf Sayyidina Mushaf Osman. Sebab apa? Sebab dia dibukukan Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW itu ada beberapa peringkat pengumpulan Al-Quran. Di zaman Nabi ini dikumpulkan juga Al-Quran, tetapi dia tidak dibukukan. Tidak dibukukan macam hari ini ada kulit depan, ada kulit belakang, ya. Jadi macam ni Mushaf tersebut Mushaf Osman, ya. Tamim Ad-Dari pun 1 rakaat juzuk. Sa'id bin Jubair, ya, Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, dia pernah khatam Al-Quran dalam setiap rakaat solatnya, ya, di dalam Kaabah. Setiap rakaat khatam, ya, di dalam Kaabah. Ini banyaklah kita tunjukkan yang menceritakan tentang kelebihan kehebatan para salafus salih dalam mereka menghidupkan Ramadan, dalam mereka beramal dengan Al-Quran. Kita tak mampu 1 rakaat 30 juzuk sebulan ni, sekali khatam pun alhamdulillah tuan. Orang cantik lagi 2 kali khatam, ya. Sebab apa? Sebab dalam riwayat dalam hidup baginda Nabi SAW tahun yang terakhir menjelang kewafatan itu, Ramadan yang last tu, Nabi SAW dia tadarus dengan Sayyidina Jibril 2 kali khatam tahun yang terakhir. Lepas tahun yang sebelumnya sekali saja khatam Ramadan. Tahun yang last tu 2 kali khatam. Menunjukkan apa? Menunjukkan, ya, kata ulama, makin banyak umur kita, kena amalan tu makin bertambah. Tengok macam usia Nabi kan, dan langsung lagi bertambah pula, ya. Dia bukan makin berkurang, dia makin banyak. Dia umur kita ni kalau makin bertambah tu, semakinlah kita kena dekatkan diri dengan Allah Ta'ala, dekatkan diri dengan rumah Allah, amal ibadat dan perkara-perkara yang, ya, amalan-amalan yang soleh. Baik, antara perkara yang digalakkan kepada kita sewaktu khatam Al-Quran ada beberapa perkara lah yang kena ambil berat ni. Antaranya yang pertama, kita berpuasa pada hari khatam Al-Quran. Itu Ramadan ni sesuai segala, kan?
kita berpuasa. Khatam awal pagi ke, lepas subuh ataupun jelang maghrib ke, kita pulang. Dalam puasa khatam pula, memang berganda-ganda lah mustajabnya doa pada waktu itu. Yang kedua, bila kita dah baca kemudian nak khatam ni, seeloknya kita jemput, kita kumpulkan ahli keluarga kita dan kawan-kawan sewaktu khatam ni dia. Kita khatam seorang-seorang kan, ajak orang sekali, tak punya ahli keluarga lah. Kalau seorang bapa dia kata, jom pagi ni abang nak khatam, duduk sekejap, tuan khatam ni, sengaja habis dah. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang kata di-invite untuk baca khatam ni, jangan dia cabut lagi pula. Bila kita diajak khatam, sebolehnya kita hadir dalam majlis khatam Al-Quran, sebab hukumnya sunat muakkad, itu sangat dituntut hadir. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bertakbir antara surah ke surah sewaktu khatam Al-Quran. Daripada surah Ad-Duha tekan habis, kita takbir la ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Masuk surah Alam Nashrah, takbir lagi. Masuk surah At-Tin, takbir lagi. Masuk surah Al-Alaq, takbir lagi. Masuk surah Al-Qadar, takbir lagi, sampailah surah An-Nas. Okey. Baik. Itu perkara yang keempat apabila kita dah mengkhatamkan Al-Quran. Dan seterusnya, tuan dan puan semua, apabila kita mengkhatamkan Al-Quran, perkara yang kelima, bila sampai ayat yang terakhir dalam surah At-Tin, kan ayat last, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim? Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Soal yang kena jawab kan. Di dalam Quran tak ada jawapan dah, sebab jawapannya di luar daripada Al-Quran. Pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, man qara'a wat-tin waz-zaitun fa qara'a alaysa Allah bi ahkamil hakimin falyaqul bala wa ana ala zalika minasyahidin. Rawahu Abu Dawud, Tirmizi wal Baihaqi. Jadi diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca surah At-Tin lalu bila sampai kepada ayat yang last tu kan, alaysa Allah bi ahkamil hakimin, kedalah dia mengucapkan apa? Bala wa ana ala zalika minasyahidin. Itu jawab dia. Bila ditanyakan, bukankah Allah Ta'ala itu hakim yang paling adil? Jawab kita, bahkan saya termasuk di kalangan orang yang menyaksikan. Menyaksikan apa? Menyaksikan betapa maha adilnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Bukan dalam Jakarta, maknanya di luar Jakarta pun sebenarnya juga lah. Ketika kita sembahyang ke, untuk baca surah yang tengah memandu ke, sampai dekat ayat last tu, kita jawab dengan jawapan ini, bala wa ana ala zalika minasyahidin. Baik. Dalam Quran ni dia macam itulah dia, kalau kita belajar kan, kita akan jumpa lah. Macam ayat last dalam surah Al-Mulk contoh kan, ialah dalam surah Al-Mulk, mayatikum bima'in ma'in, sampai last tu kita jawab Allahu Rabbul Alamin kan. Itu dia punya jawapan. Okey. Ataupun surah Al-A'la sebagai contoh, bila witir kan, imam tu baca sabbih isma rabbikal a'la, tasbihlah dengan nama Tuhanmu yang maha tinggi. Dia bila turun wahyu ni sabbih isma rabbikal a'la ni, sebab itulah lepas tu Nabi SAW suruh para sahabat, itu umat baginda ni, bila setiap kali kita sujud, kita tasbih.
Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Subhana rabbiyal a'la bihamdih, Subhana rabbiyal a'la bihamdih. Sebab apa? Bila turun ayat yang pertama surah Al-A'la ni, lalu sebab itulah kita bertasbih, ya. Maha suci Tuhan, yang maha tinggi, baginya segala puji. Okey. Bila imam tu baca Sabbihisma rabbikal a'la, kita dengar, kita dalam hati kita bacalah Subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhan yang maha tinggi. Okey. Di surah Al-Mulk tadi, Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu lenyap ataupun hilanglah di telan bumi, siapakah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Siapakah yang boleh mendatangkan air yang sentiasa terpancar mengalir? Kan ayat last surah Al-Mulk kita baca setiap malam sebelum tidur kan? Dia menjawab dia, Allahu Rabbul Alamin, Allah Tuhan sekalian alam. Dalam buat ada jawapan. Dengan kalau kita yang belajar, ya, bertelaki. Baik. Kemudian yang keenam, kita buat sujud tilawah lah bila dah sampai akhir surah Al-Alaq, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan ayat last ayat 19 tu, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, janganlah engkau wahai Muhammad menurut kehendaknya, dan sebaliknya sujudlah dan dampingkanlah dirimu kepada Allah. Tapi kalau kita tak sujud tu, bolehlah digantikan dengan lafaz Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Lafaz pendek macam itulah. Panjang tambah lagi wala hawla wala quwwata illa billah. Nak panjang tambah lagi al-ali al-azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Baca ayat sujud sejadah tu kan. Baik. Yang ketujuh, bila kita dah habis khatam Al-Quran tu, kita mulakan balik bacaan tu. Sebab tu bila dah habis surah yang last kan, minal jinnati wan nas, terus baca Al-Fatihah ayat 1 hingga 7, terus sama ayat 1 hingga 5 surah Al-Baqarah. Okey. Dan hadis sebut an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza qara'a qul a'udzu birabbin nas ila akhir iftataha fi alhamdulillahil alamin ila akhir, thumma qara'a min al-Baqarah ila wa ulaika humul muflihun, thumma da'a bi du'a'il khatmah, thumma qama. Rawahu Darimi wa Abu Shaykh. Riwayatkan Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam bila dia baca surah An-Nas, maksudkan ni bila khatam Al-Quran sampai kepada ayat yang last surah An-Nas tu kan, ya, baginda membuka semula. Sebab disusuli lah dengan membaca surah Fatihah. Habis kita surah An-Nas, Nabi terus baca surah Fatihah. Kemudian baginda membaca 5 ayat yang terawal dan surah Al-Baqarah. Setelahnya baginda SAW berdoa dengan doa khatam Al-Quran. Kemudian baginda SAW pun bangun. So, dia dah habis berdoa tu, doa selesai, beredar. Okey, itu perkara yang ketujuh. Dan yang ke-8 ialah berdoa setelah kita, ya, selesai, setelah kita mengkhatamkan Al-Quran. Yes, memanglah mustajab semua tuan. Jadi macam-macam hajat kan, minta lah. Dan last pesan saya yang sebenarnya Ramadan ini, dalam bulan Ramadan ini bila terbenamnya matahari malam solat maghrib dan masuk first Ramadan semalam, sampailah terbenam matahari pada hari yang last Ramadan nanti, sepanjang Ramadan ni, ya, setiap saat dalam bulan Ramadan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan pilih di kalangan hamba-Nya, pada hamba-Nya itu yang confirm masuk neraka, ya, dia akan pilih masukkan orang ini tadi ke dalam syurga. Itu berkatnya Ramadan. Jadi kena banyak
setiap saat kita kena selalu berdoa, ya. Dan bolehlah kita selalu berdoa, terutamanya dalam sujud lah. Sebab apa? Dalam kuliah ini disebut ya aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih, dekatnya seorang hamba itu dengan Tuhannya ketika bila indas sujud, ketika sujud. Fa aksiru fihi ad-du'a, maka banyaklah berdoa. Ya. Dan bila kita sujud setiap kali sembahyang subuh, sembahyang zuhur, tengah hari, asar, maghrib, isyak, tarawih, witir, qiyamul lail, setiap kali sujud tu kalau boleh kita baca doa. Ya. Lepas kita tasbih kan, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil a'la bihamdihi, subhana rabbil, kita baca doa, Allahumma ja'alni min 'utaqaika minan nar. Ya Allah, masukkanlah aku di kalangan orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Adalah tahu kita berdoa itu bertepatan dengan waktunya, maknanya Allah Ta'ala pilih kita dalam betul-betul. Hadis ni ada yang mengatakan dia sahih, ada yang mengatakan hadis hasan. Okay. Jadi saya akan bacakan doa tu, tuan-tuan ikut sambil tu hafal terus. Boleh? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alni min 'utaqaika minan nar. Allahumma ja'alni min 'utaqaika minan nar. Allahumma ja'alni min 'utaqaika minan nar. Saya kira 1, 2, 3, tuan-tuan baca sendiri. 1, 2, 3. Alhamdulillah. Datuk hafal, senang kan? Setiap kali nak bersembahyang tu sunat ke fardu ke apa, ya, baca doa. Ya, 4 sekali pun okey lah. Waktu sujud kan. Dia taklah ada. Jadi bila sembahyang tu lagi lah settle kita sabar ni dah doa ni. Kan? Jadi sujud tu doa. Batas tasbih je, Allahumma ja'alni min 'utaqaika minan nar. Okey. Jadi sekarang itu dahulu pertemuan kita pada pagi yang penuh barakah ini di salam Ramadan buat semua. Kita tangguhkan pertemuan kita pagi ini dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikan kami orang yang sentiasa membetulkan niat kami dalam melakukan perkara kebaikan dan ketaatan. Ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa kedua ibu dan bapa kami, ampunkanlah dosa orang-orang yang beriman di kalangan hamba-Mu ya Allah. Masukkan kami di kalangan orang-orang yang salih dan salihah. Peliharalah zuriat dan keturunan kami ya Allah. Peliharalah iman dan akidah kami ya Rahman ya Rahim. Luaskanlah rezeki kami dengan rezeki yang halal dan yang Engkau berkati. Berilah kepada kami rezeki yang banyak, rezeki yang berkat, seperti mana banyaknya bintang yang berada di langit-Mu ya Allah, seperti mana banyaknya ikan yang berada di laut-Mu ya Rahim. Ya Allah ya Razzaq, rezekikanlah kami untuk mengkhatamkan Al-Quran di bulan yang penuh barakah ini ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami untuk istiqamah dengan Al-Quran. Berilah kekuatan kepada kami untuk lidah kami ini basah membaca Al-Quran pagi, petang, siang dan malam. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim,
Berikanlah kesihatan kepada kami, afiatkanlah kami ya Rahman, agar dengan kesihatan tubuh badan ini dapat kami melakukan amalan yang soleh sebanyak yang termampu kami sebelum kami memejamkan mata meninggalkan dunia yang fana ini ya Allah. Sebelum Engkau memanggil kami pulang ya Rahman ya Rahim, ya Allah, pertemukan kami dengan guru-guru yang boleh memandu kami menuju ke arah ridha-Mu ya Allah. Engkau dahkanlah segala urusan kami di dunia ini ya Rahman. Berkatilah seluruh ahli jamaah di surah As-Siddiqin di rumah-Mu yang mulia ini ya Rahim. Berilah sebaik ganjaran buat mereka yang mengurus takbir rumah-rumah-Mu di dunia ini dengan keikhlasan mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, lindungilah diri kami, ahli keluarga kami, anak-anak kami, sahabat handai kami, saudara mara kami daripada sebarang musibah yang tidak ingin kami tempuhi ya Allah. Sesungguhnya Engkau Tuhan Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Ya Rahman ya Rahim, Engkau pertemukanlah kami dengan malam Lailatul Qadar. Berilah kekuatan kepada kami untuk bangun pada setiap malam di bulan Ramadan pada tahun ini. Jadikanlah kami orang yang istiqamah selepas berlalunya Ramadan nanti. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu